Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami The Tech Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Terus dah start. Orang bisik. So kita macam dengar, jadi apa tu? Close, makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Exactly. Hai semua, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam Puaka di bulan November. Dan hari ini hari istimewa. Kita ingin mengucapkan selamat Happy Deepavali kepada semua rakan-rakan yang beragama Hindu. Yang tak kira di mana anda berada, kat Singapura, kat Malaysia, kat Indonesia, kat mana-mana lah yang sedang menonton Puaka. Ada orang yang menonton juga kita punya yang bukan Melayu lah, yang faham bahasa Melayu. Terima kasih banyak-banyak. Yang sedang kata orang bercuti ataupun sedang kata orang tu cun-cun hari ni public holiday, lepas tu sambut birthday. Terima kasih lah banyak. Dan tamu kita hari ini tak lain tak bukan, dah lama tak jumpa. Alfiza Ulhaq, apa khabar? Alhamdulillah. Ustaz apa khabar Ustaz? Hari ni Ustaz ada lah ke November ni. Wah, baik. It's a special month. Month? Kontufuku. Okay, special month. Month, yeah? Month. I understand you. Can you just pass me some bawah? Yeah? Thank you. Okay, kata Ustaz cakap special month ni sebab inilah di mana ramai orang sambut birthday. Betul. Sambut hari jadi. Macam kita juga. Macam kita dua, yes. Kita punya birthday cuma 4 hari je bezanya. Betul. Ada sebelum daripada kita Ustaz celebrate, ada sebelah pun celebrate birthday juga. Sama. Oh, birthday juga? Sama, kita celebrate. Kita pun November baby juga. Yes. Bila tu? Kita 10. Oh, mana dia dulu. Dia dulu. Oh, kita paling muda lah ni. Semua bukan pasal siapa tu, siapa muda, bukan. bukan. Ya, betul. Oh, okey. Okey. Oh, sensitif Tak. Tak adalah. Bukan. Okey, satu lagi kita nak bukan pasal tu. Korang asam. Terus menafikan. Bukan. Dia tau. Patutnya kita nafikan. Tak ada. Kadang orang pun sambut birthday orang cakap umur pun susah nak sebut. Tu yang saya heran. Apa pasal? Apa pasal? Kalau dia, umur kau berapa? Adalah rahsia. Apa pasal Tu Beliau celebrate umur berapa tahun ni? tahun ni 39. 39 Ustaz? Adalah. 32. 32. Wah. 1972 minus 2021. Masya Allah. Tengok, saya selalu gitu. Kalau nak tengok umur berapa saya sekarang, saya kira. Sekarang you punya umur berapa? 49. Hah? You good? Baru kira 49. 49? Masya Allah. 10 tahun. 49. Panggil abang. 49. Lihatlah hasilnya. Abang boy. Okey, dah gitu. Terima kasih Hafiza sebab dia bawa kek. Yeah. Ni dia. Nice. Okey, kena nyanyi ni. Ni kek. Kita tiga-tiga birthday kita sambut lah. Betul lah. Okay, okey, nyanyi okey. Ustaz nyanyi untuk kita. Hafiza penyanyi. Penyanyi. Okey, Penyanyi untuk juga. kita. Okay. Iya. Sama-sama lah. Penyanyi juga. 1, 2, Okey. 3. Allah selamatkan kami. Yeah. Allah selamatkan kami. Yeah. Allah selamatkan kami semua. Anda. Allah selamatkan kami. Okey. Terima kasih banyak. Thank Tak ada you. yang Allah. Okey, alhamdulillah. Tak ada. Kan cerita tu dia nyanyi lepas tu Allah. Cerita apa tu? Entah. Lagu cerita Tiga Abdul. Oh, Tia Abdul. Oh. Kan yang Ya, versi Tiga yang Abdul, birthday Tiga Abdul. scene tu. Okey, tak apa. Ted. Ya. Nampak? Terima kasih Hafiza. Nanti Alhamdulillah, kita thank you cuba very much. Penonton-penonton kat rumah Untuk pun try, boleh untuk try. doakan untuk kita jugalah. Mudah-mudahan panjang umur, sihat Tetap sini je lah, selalu. Nanti kita try. Yes. Murah rezeki insya-Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Okey, kita teruskan. Kita dah celebrate birthday in advance. So, yes.
tamu puaka kita yang pertama di bulan November. Sebenarnya Fiza ni dia ada turut serta dengan kita bila kita kat atas cruise, Ustaz. Cruise je. Kita buat apa tu nama dia? Zoom. Tapi Zoom tu sampai sekarang tak keluar-keluar. Kenapa, Ustaz? Tak tahu. Berpuaka, Ustaz. Nanti kita akan keluarkan masa tu kan. Kita dah kelang kabut. Macam mana kamera dia? Macam mana kamera dia? Ingat? Lampu lagi tu. Lampu termati. Lampu termati, lampu tukar colour. Tukar colour. Tukar colour. Kan? Tu adakah salah teknikal ataupun salah? tak mungkin Technical memang kita kena pusing tu benda. Saya tak tahu tau. Benda tu kena picit. Oh, picit bukan Kena pusing. picit, kena tunggu, kena picit. Picit kan? Tu Picit Hidayat ke? punya. Dia nak- Hidayat punya. Ada macam picit. Nombor tukar. Nanti dia tukar. Pelan-pelan dia kan, Gradually. gitu dia. Ya. tapi dia punya tukar dia tu macam Straight away. dahsyat. Warna lain pula tu. Tak, I rasa you punya equipment tak sihat hari tu lah. Siapa? Equipment tu tak sihat. Dia, okey. Dia mungkin dia tengah mabuk laut. Yeah. Tu benda. Can be. Can be. Positif. Yes, betul-betul. Lepas tu bila saya balik saya punya bilik, tu rasa gegar-gegar juga. Mula-mula Ustaz cakap, awak rasa gegar-gegar. Kan? Ya. Lepas tu cakap, tak ada, gini. Lepas tu bila balik saya rasa Positif. Mungkin orang kat positif, bawah mungkin kat bawah tengah bertukar. Tukar. Positif. Honeymoon. Yeah. Positif. Tak adalah, korang kan kat atas kapal. Kapal punya enjin tu dia bergegar kan. Tu tak boleh positif. Enjin kat lain. Tak boleh. Pasal enjin kat depan, kat belakang. Kita kat tengah. So tak mungkin. So adakah kita nak teruskan berbual pasal Okey. teknikal? Betul lah. Okey, Fiza. Okay. Sihat Alhamdulillah. Nampak sihat? Alhamdulillah. Okey, cerita seram. Okey, cerita yang pertama masa saya kecil lah. Ni cerita ni I tak ingat sebab waktu tu kecil lagi. Umur I think around 2 or 3 years old. Dalam 2-3 tahun umur. Jadi memang tak ada recollection langsung lah. Cuma yang ingat bila dah dewasa sikit, dah besar sikit tu, my parents pernah cerita. Ada cerita I sakit, demam panas, dan lepas tu tiba-tiba meracau, ada nampak darah, macam takut sangat, nangis, sampai lari ke my mom, lepas tu cakap macam no, don't want, go away, darah, go away. So that was the first experience lah aku yang my parents beritahu tentang benda ni. So according to my dad, I nampak darah. Then my dad cuba calm me down. Dan tu dia berdoa lah, dia mohon pada Allah, cakap, ya Allah, kalau ada benda di dalam rumah ni yang mengganggu, gerakkan telinga kiri dia. Kalau tak ada, gerakkan telinga kanan. So dia nak ask, so ada tak ada telinga mana yang gerak? Dia kata ada experience tak? So dia cakap, kalau tak salah dia cakap ada, sebelah kiri telinga dia gerak-gerak. Dan lepas tu dia baca ayat apa yang dia tahulah kan, dia baca Fatihah 3 kul sampailah I berhenti menangis. So that was the first experience lah. Tu waktu tu kita tinggal di Jurong West. Jurong West Street, boleh cakap Street 42. Jurong West Street 42. Dia sekarang ni dia punya rumah tu dia betul-betul dekat belakang Huai Secondary. Kat situ ada secondary school. Dulu masa time I tinggal situ, dia tak ada sekolah tu. It's just open field. So sekarang ni dah. So siapa yang tahu kan, dia punya blok tu betul-betul facing sekolah tu kalau tak salah. Dan belakang tu, kira kan dia sebelah belakang Street 42 ni, dia dalam. Dia bukan on the main road lah. Bas selalu, banyak bas jalan dekat main road, tak ada, dia dekat belakang. So dekat dengan dekat belakang tu, dekat dengan expressway. So memang daerah tu, so to what I understand lah, my friend pun ada tinggal dekat-dekat situ. Like she said memang, tapi rumah dia pula dekat belakang yang facingnya highway tu. So dia cakap memang kat situ memang ada, dia punya place is very scary. Susah cakap pasal yang telinga tu, memang ada orang macam ada special gitu-gitu telinga. Tak tahu, you cuba. Boleh? Dia punya. Jangan sikit betul-betul bergoyang, habis. Jangan, tak nak minta sikit bergoyang ni. Tak tahu apa nak buat. Muka dia tadi gini.
Okay. Jangan lah. Yeah, but I think itu kata orang tu bila terdesak, kadang-kadang bila kita minta petunjuk Allah kasih. Mungkin kan pasal Allah works in mysterious ways kan. So it's for possibility sebab yelah anak sulung dah ketakutan kan, kecil pula tu. Then dia cuba, lepas tu dia baca ayat suci Al-Quran, apa yang dia tahu, alhamdulillah lepas tu reda lah. So that was my first experience lah dalam cerita yang menyeramkan tu lah. So the next one pun berlaku dekat rumah tu juga. Tapi masa tu I dah besar, dah sekolah lah, dah kindergarten, maksud K1 agaknya. So my family ni kita suka tengok cerita Hindustan tau. Cerita Hindustan is all love story, tak not scary at all. So I remember the film, kalau tak salah nama dia Ye Vadaraha. So there's this scene, the hero dengan heroine ni diorang kena kemalangan kereta lah. So the heroine ni dia cedera parah, so they have to take her to the hospital and muka dia kira remuk lah. So she of course later on dia went for plastic surgery and all that. But that one scene tu, dia tengah duduk dekat hospital bed, duduk kaki belunja gitu, and then kepala dia berbungkus macam mami. So I umur kecil tu, I tengok benda tu, it was scary for me. So nak jadikan cerita, malam tu ke to somewhere near the time I tengok cerita tu, sakit lagi memang senang sakit. So pun demam juga. So I think lepas maghrib masa tu kita orang my parents were outside lah. I tidur pada dah kasi makan ubat, so ngantuk kan, tidur dekat dalam bilik, lampu semua dipadamkan, cuma lampu luar lah. Kita punya dining area tu, rumah lama kan, master bedroom dengan dining area tu berdepan. So pintu buka dan ada lampu daripada dining area warna orange gitu. So still not very bright lah kan. Okay, so my katil ni dia betul-betul dekat sebelah tingkap. And right in front of me is pintu toilet. Okay. Habis katil my parents dekat sebelah, impit katil I kat tepi tu. So tiba-tiba I bangun, sedar. Then I nampak macam bayang tau, tapi dia punya shape tu exactly macam scene yang heroine tu, dia duduk dekat atas katil hospital dengan dia punya kepala berbalut tu. Tapi tak nampak macam dia bukan nampak clear like kita nampak each other gini tau. Dia nampak macam macam mana nak describe. Okay, let's say kita tengok lampu yang terang, macam pandang filler light tu kan. Lepas tu kita pejam mata kita, nanti kan kita nampak ada bayang-bayang macam grey, habis ada macam cahaya-cahaya. So that silhouette of the thing tu, dia macam tu. Dia nampak macam tu. Kira tak tahulah, orang cakap lembaga. Selalu kalau orang cakap lembaga, it's just shadow. Tapi ni shadow ni dia ada macam cahaya-cahaya putih tu. But it's malap lah. Tapi dia nampak shape tu. Wah, at that point in time, I takut pasal kecil kan. And then I was alone in a dark room. So pekik lah, panggil my parents lah. Lepas tu masuk, dia cakap tak ada apa-apa. I see the thing, tak ada apa-apa. Maybe you sick, you sakit nanti, that's why you see things. Tapi every time yang masa kecil tu, kalau berlakunya I nampak apa-apa, is time I sakit. Bila sakit je nampak yang sampai tak, sekarang bukan bila nampak sakit. Bila nampak sakit. Bila nampak tu tengah sakit. Dia memang jenis macam boleh nampak macam mana? According to my parents, I cuma ingat yang tu, yang that incident je. Tu very clear to me. Tapi my parents cakap memang boleh nampak. Bila kita move to rumah blok lama, rumah lama juga, blok 7 itu dekat Taman Jurong. Pun my parents say I see things, tapi that area memang very scary lah. Dia kata I nampak tapi I tak ingat. Yang masa kecil tak, bila diorang cakap you ada nampak, dia kata my mum cakap ada nampak kakak, ada nampak kakak dekatnya tingkap. Then I say I don't remember at all. You serious? Masa kecil semua, sekarang budak kecil boleh gini-gini Ustaz Ada yang memang ada third eye. Tapi kadang-kadang kalau macam ada orang yang
panggil saya sebab anaknya nangis ke apa, saya akan rukiahkan mak bapaknya. Okey. Dan kebanyakan berdasarkan saya punya kes lah. Kebanyakan kes di antara mak atau bapaknya ada gangguan masa tu. Ketika dirukiahkan. Biasanya seperti itulah. Walaupun ada juga kemungkinan besar yang keduanya tak ada gangguan. Boleh jadi memang rumah tu memang ada gangguan lah, benda yang masuk, keluar dan lain-lainnya. Boleh saja terjadi seperti itu. So there's a lot of bukan options, there's a lot of views. Betul. I see. So sekarang dah masih nampak-nampak ke kau ada benda-benda jarang? Dia Kalau dia jawab nampak kena rukiah ni. Ke ada rasa-rasa? Rasa lah. Lebih Ni kuat kita daripada rasa lah. Boleh sense. Kita kadang-kadang dengar. Tapi benda-benda ni macam kita bukan saja nak tengok nampak tak. Yelah. Dia macam bila ada perlu untuk mempertahankan diri sendiri, nanti dia tunjukkan. Jadi kita dapat nak buat sesuatu macam itulah. Dia bukan macam mana-mana pergi sentiasa nampak kat situ ni ada tu, kat situ tak ada. Oh, tak tu ada. tenai Yalah, yang macam itu itu orang tenai lah tu. apa itu semua. Macam tak kena rukyah Tak. Herannya macam bila kejap kau nak kena rukiah semua macam takut kenapa Tak lah. Tak ada macam maksudnya macam selalu kau itu anak Persepsi masyarakat takut lah, takut kira. lah. Apa pasal Ustaz? Mungkin pasal persepsi masyarakat ketika untuk zaman dulu, especially untuk cerita-cerita hantu ke ataupun cerita apa-apa, untuk pengobatan dia akan all this pakai rambut panjang, pakai macam ini hitam lah, kemudian baju hitam-hitam, kira macam tak mandi, bawa keris lah. So macam maybe scary lah Betul, orang macam tak nak gitu. pergi rukiah lah. So dan ketika dirukiahkan seperti itu, kemudian orang tu kena rasuk, dia pun tak nak diri dia macam dirasuk macam gitu. Faham. So I think that's the perception masyarakat. Ataupun mungkin kalau yelah kita ni Melayu kadang manusia kadang mulut ni sebar berita pun laju. Kadang-kadang kalau kita pergi rukiah for fun, okay kita nak check just for fun je sebab kadang kita tak tahu kita kena buat ke tidak kan. Takut kalau kita kena buut gini-gini nanti orang akan cakap dia tu lah badan dia gini gini jadi benda lain. So bila orang tahu pula orang takut nak dekat dengan kita. Tu masalahnya kalau orang kena sakit-sakit semua takut jangan dengar dia nanti kena sampuk. Selalu gitu kadang saya dengar jangan nanti kita pula kena sampuk macam tu. Korang ni macam ni. Itu saja katanya. Okey. Ya, for me rasanya tak adalah. For me kalau macam ruqyah tu sesuatu perkara yang baik sebab memang betul kita tak tahu, kita keluar benda ikut sebab kita tak nampak dia kan. Dia ikut kita, lepas tu dia mengganggu, dia ikut sampai ke rumah kan, jadi satu masalah kan. Dan itu pun kita kena ruqyah diri kita setiap hari anyway kan. Sebelum tidur kan. Jadi tak kisahlah, tak kisah kena ruqyah tu. I tak kisah because to me tak ada masalah. Benda yang bagus. True. Baik, kita ke cerita seterusnya. Okey, cerita seterusnya. Macam gitu cerita seterusnya. Dia ketawa macam mana Ustaz kalau macam gitu? Oh macam itu Tahu. Yang itu biasanya kita kena rukiahkan ketawa. Semua masih nak rukiah tau. Oh, ni Ustaz ni dia Suka merukiah orang? Alhamdulillah. Bagus. Nak rukiah boleh nanti last gitu. Okay. So tadi yang cerita tu kan pasal I nampak benda tu. So memang kan my parents cakap alah you maybe because you sakit jadi you meracau nampak benda tak betul macam gitu. Tapi something happen dan I dah ceritakan cerita ni waktu cruise. Cerita ni seram. Ni kita tunggu sampai last. So kita cerita lain dulu. Dia ada link dengan cerita yang ni. Okay. Bagus. Boleh. Okay. Bagus. Okay, so lepas tu I think during 6 months break kita dah pindah ke rumah baru di kawasan Taman Jurong juga. So kita lepasnya O-level ada di 6 months break before kita masuk ini kan masuk sekolah poly. So my siblings diorang masih pergi sekolah. They all in secondary school. So satu hari ni my sister dia perasan sesuatu di dalam bilik. Kita semua empat-empat tidur dalam satu bilik yang sama. Tapi bilik sebelah ni digunakan sebagai storeroom sebab my parents dulu buat business
pelamin dengan Okay. bisnes Dekor, mandam. Dekor. Bukan dekor, dia just pelamin aja. Oh. So dia buat bisnes pelamin. Then so that bilik tu kita tak panggil storeroom, kita panggil bilik pengantin atau bilik pelamin. Sebab barang-barang semua kat dalam kat tu. situ. Okay. So bilik tu dia mampat tau. Kita nak masuk pun macam the door is always open. Tapi kita nak masuk jalan macam sikit je. Okay. Kalau nak ambil barang semua kena keluarkan. So imagine lah bilik tu mampat. And my sister dia lalu pagi dia nak pergi sekolah. Dia nampak ada benda putih dekat dalam tu. Dia main terbang-terbang. So my sister ni dia tahu I penakut. Penakut dari kecil. So dia cakap lah dengan I, yang lain semua tidur, my parents tengah tidur. So dorang morning session dalam pukul 6 lebih gitu, masih gelap lagi kan waktu tu, macam just lepas subuh. Sebelum dia nak keluar, I dah bangun pula hari tu. Tak tahu kenapa tak boleh tidur kan, bangun awal. Saya duduk dekat living room lah. So bilik tu kita tu kira bilik yang macam tu sekarang BTO yang baru sikit, yang ada lorong gini. Dan bilik-bilik. So dia bilik yang paling ujung sebelah kiri. Bilik paling ujung sebelah kiri. And that room is sebelah kita punya bilik lah. So pintu dia macam ni. Pintu dia sebelah-sebelah. So I duduk dekat living room, dekat hall. Kita punya TV tu kan nanti kalau off ada reflection kan, boleh nampak belakang kan. Okay, so I duduk lah menghadap macam tu. So dia datang, Kak Fi, dia cakap, Kak Fi, jangan cakap apa-apa tau. If you see anything kat dalam bilik tu, jangan cakap apa-apa. Dia kata, I was like, tu, see what? What you mean? What you see? Tanya dia, kau nampak apa? Dia kata, tak, it's nothing lah. It's nothing then you tell me like that. Kau dah tahu aku penakut, tapi orang semua tengah tidur, aku seorang kat luar ni. So dia cakap, ada benda putih terbang-terbang. Habis lepas tu dia keluar. Dia pergi sekolah lah. Macam dia ni sedikit darah, I dah kejung kat situ. Bayangkanlah kita punya couch tu, alhamdulillah couch tu dia tinggi sikit. Dia punya ni macam tinggi lagi daripada ni. I terus melorot. Sebab kita tak bergerak tau. Siang hari macam lagi stress. Sampai matahari terbit. Sampai my dad, I dengar my dad dah bangun tu, baru I masuk kat dalam. Aduh, stress betul. My sister sikit darah betul. So after that memang jumpa lagi ke apa? Dia bagi tahu tapi parents memang, ke tak? Memang dia tak bagi tahu parents. Tak, I yang bagi tahu lah. Sebab my sister cakap, dia cakap jangan bilang. Cakap no, I'm not gonna. No. Cakap no. Benda ni mesti nak bagi tahu. Betul, so if there is betul. something that we need to do, kita boleh buat kan. So lepas tu bila I cakap dengan my dad, so sebelum dia pergi kerja tu, dia masuk bilik tu, dia baca apa yang patut. Lepas tu dia kata dah kau jangan takut. I cakap yelah, okay lah, fine. Dah terang pun kan. So lepas tu I dah lupa lah cerita tu. But then I think a few months later or something happened. So kita bilik tu sebelah-sebelah kan pintu dia kan. Okay, I punya katil, so dekat dalam kita layout bilik kita tu, sini ada almari. So pintu, masuk pintu ada almari. Kemudian katil adik I sebelah, then tingkap, then katil adik I. Then ada lagi satu almari ke apa? Tak ada almari lagi. Then lepas tu my katil ni pintu dia macam ni, dia panjang sini. Sampai panjang tu lah katil I. Then because I claustrophobic, jadi I tak boleh baring kat kepala sebelah sana. I kena baring kepala tu dekat betul-betul kat sebelah pintu tu. Dan tu malam tu I penat lah. Tangan tu macam rasa lengur. Kan kalau kita gini je tangan lengur kan. So tidur macam ni lah. Tidur macam tu. Lelap. I tahu I baru lelap. Dan lepas tu mimpi. You know, terus kau mimpi yang walaupun kita rasa kita dah tutup mata, tapi kita nampak bilik kita tu. Dah tutup mata ni, kita tahu kita tidur, baru nak lelap ni, tapi kita nampak bilik. And then satu I nampak bilik tu, lepas tu I rasa macam ada orang besar-besar I punya kepala. I like, apa ni? Lepas tu macam struggle lah, bangun pasal like tak boleh bergerak kan, bangun. Tangan kat sini kan. Bila I sedar tu, I rasa ada orang tarik macam ni. Dia tarik, lepas tu terlepas. Dia tarik, I pun tarik juga. Terlepas. Tangan tu basah. Tangan tu basah. I tak tahu apa benda. Lepas tu tengok gini. Takut darah ke apa ke, tapi tangan kita kering.
But I rasa macam tu. Dan terus teringat, alamak, bilik sebelah ni masih ada benda tu ke kan? Pasal pintu sebelah-sebelah. Apa benda tu macam dia lembab-lembab benda tu? Basah tau, dia bukan lembab, dia basah, slippery. So the first thing yang I terfikir, pasal dah tertentu bukan adik-beradik I, ni pintu, tak siapa yang duduk kat situ kan, diorang semua tengah tidur. Dan I terjaga benda tu, I rasa terus dah tengok check gini, lepas tu terus gini pasal lampu ada lampu dekat koridor tu ada lampu, tengok kejap tu remang semua bulu roma, lepas tu pekik bila diagonal my bedroom tu, then the master bedroom tu bilik diagonal. Sekali hari tu my father tutup pintu pula. Dia selalu dia buka pintu sebab dia tahu anak-anak dia semua penakut. Saya pekik, daddy dah kejung gitu, daddy. Dia buka pintu, kenapa? Itu apa? Just now got wet hands, pull my hand. Cakap ada benda tangan basah tu, dia tarik tangan Fi. Dia macam salah. Okay, tak apa. Kau tidur. Kau baring je. Dia pergi dekat tingkap tau. Pergi tingkap bilik kita, dia baca kursi, dia baca apa yang patut. Kejap tu dia masuk bilik, kata dah tidur. Dia cakap terus tak tidur kini lagi. Tu tak tidur baca kat tepi pantai lagi. Jangan main-main bukan. Dan orang kata, ada orang cakap lah tak bagus sebab kalau kita tidur terlalu dekat dengan pintu ke, atau antara pintu dengan tingkap, dia kata tak bagus tidur macam tu. Tapi I tak antara pintu dengan tingkap macam tu. I betul-betul kat sebelah pintu. So tak tahulah, ada orang cakap, orang tua so cakap jangan macam itu sebab ada benda macam ni dia lalu. Betul ke Ustaz? Kalau memang ikut daripada yang adab-adab, memang sebaiknya jangan itulah, jangan tidur ataupun jangan baring, jangan duduk di tempat laluan orang lah, manusia. Mostly seperti itu. Apalagi kalau tempat-tempat yang contohnya yang kurang baik lah, macam tadi, macam depan toilet ke apa semua, is always best try to avoid. Even toilet punya door pun selalu tutup, jangan biasakan buka. So seperti itu. Ada orang percaya toilet tu lampu dia selalu hidupkan, jangan matikan. Boleh ke? Boleh. Kalau dimatikan nanti something boleh lah, tapi bilat naik it's quite dangerous lah actually. Dangerous. Kira poket pun boleh berlubang bayar dia punya bil dia. Astagfirullahalazim. Sabar tu separuh daripada iman. Dah. Masih boleh tanya dah. Tinggi. Good lagi dia ni. Okey. Itu terpulang pada masing-masing lah. Kalau ikut hadis Nabi SAW, dalam riwayat daripada Sayyidatina Aisyah, memang suruh matikan lah. Oh, matikan? Yang kat toiletnya. Jangan toilet, semua bilik. Oh ya. Kata macam kasih cahaya sikit. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya kasih cahaya sikit. It's always best. Orang dulu, ada sebagian orang-orang dulu yang diorang hidupkan. Sebab apa? Takut, diorang tinggal kampung, takut ada ular ke, takut ada scorpion ke apa kan. So it's always best tu ini untuk zaman dulu lah. Tapi kalau macam sekarang BTO ke apa, ataupun rumah yang selamat, flat, tutup lah. Unless kalau you mau rumah sebuah ke apa, dekat dengan forest, dekat dengan apa, that one best tu buka sikit, terang sikit Okay. Okey, daripada cerita tangan kena tarik tu, umur berapa time tu? Time tu dah belasan tahun lah. Belasan tahun. Seram tu. Dah belasan tahun. Seram. Lepas tu apa terjadi? Lepas tu okay, rumah tu memang after a while, makin lama kita tinggal rumah tu dalam 20 tahun ada. I think around 20 years dekat dalam rumah tu. So memang after some time tu adalah dekat kita punya dapur tu selalu bunyi kerak-kerak. Pinggan kayak gitu, pinggan yang apa tu tempat bila kita dah basuh kan ada gitu kan. So kita susun pinggan kat situ. Ada orang tiap malam without fail memang ada. Tiba saya tanya je, adakah itu di atas hantaran orang sebab buat bisnes, buat benda-benda gini? Allahu'alam bisawab. Sebab memang kita tak ada, kita apa masa tu kita macam ignore lah, macam alah nanti dia pergilah kan, solat apa semua,
kita ngaji dekat rumah, nanti dia pergi sendiri. But I suspect that mungkin ada orang hantar bukan pada my mom atau the business, mungkin hantar dekat pengantin terkena. Pasal diorang akan hantar selalunya di Pelamin atau di kawasan daerah Pelamin. Kan? So itu yang kita dengar lah. Gitu. Itu yang selalu kita dengar, dan selalu Pelamin tu orang akan hantar. This one I tahu pun because my parents buat business ni dan diorang have to take precaution for this kind of things, kan. Selalunya dekat inilah, nanti kan pengantin jatuh pingsan dekat Pelamin. So takut mungkin tempias, kita tak tahu, Allah alam sawab. Sebab kita bila my parents bila diorang buat business ni pun diorang buat dengan ikhlas, diorang tak ada fikir apa-apa. Kalau ada orang kita yelah, kita akan selalu fikir macam competition, kita orang Melayu, walaupun zaman moden, orang kadang-kadang sakit hati dia nak, you know, because my parents business were doing quite well during that time. Daripada kita rumah 3 bilik dapat alhamdulillah pindah rumah eksekutif, kan. Jadi dia orang macam mungkin juga orang tak suka, tapi kita tak tahu dan kita tak nak fikir ke situ. Yalah. Okey, tu cerita pasal Pelamin gitu-gitu. Yalah, mungkin singgah sana lah. Yelah, orang so memang dekat, lagipun daerah tu memang macam my cousins doing Hot ada memang tempat tu. Kita punya rumah tu dia across Jurong Lake. Jurong Lake Park tu yang baru tu. Dia memang just across the road. So dekat situ memang tempat dia lah, very happening lah. Macam ada cerita my cousins. Dulu my cousin dia tinggal blok sebelah. Makcik I, my mother punya younger sister, dia tinggal blok sebelah daripada kita punya blok. So diorang ada cerita lah, dia pergi terawih. Bila balik terawih tu dia nampak kita ada pokok dekat blok-blok baru sekarang ni. Dia macam ada space, pasal kapak semua multi-story kapak, kan. So dia ada macam space where kereta masih boleh lalu. So nanti adalah pokok kecil-kecil, kan. Pokok tu, bayangkan pokok tu yang kalau dekat tengah-tengah tu semua jenis yang halus-halus tau. Tapi ada kakak bertinggik kat atas pokok. My cousins dua orang nampak. Masa tu diorang primary school, I think. Dia nampak kakak bertinggik kat situ. Dan yang macam dekat pokok, pasal diorang punya rumah tu tingkat 2. And diorang punya rumah pula facing the main road. So that means they are facing the lake park lah, kan. Dia kadang-kadang dekat depan and then we have like macam pine trees along the side, kan. So dia nampak dekat situ pun ada kakak juga. Tapi dia orang lah nampak, I tak nampak. Tak ada baik nampak. Dia memang just that area like lah. Sekali je ataupun banyak kali dia selalu nampak daerah situ? Yang I think sekali, tapi yang dekat depan tu I think diorang nampak berapa kali lah. I see. Dekat depan rumah tingkap living room diorang tu kan, nampak road. Dekat situ ada pokok, dia nampak kat situ. Cerita hantu. Cerita hantu dah, ada tak cerita mistik? Cerita mistik macam mistik kena buatan ke, ilmu hitam ke, yang pernah dengar ke, ada? Cerita mistik ni ada tak ada? Ada. Okey, ada lah semua. Kalau ada nak dengar cerita mistik ni, jangan ke mana, kita dengar dulu pesanan daripada detektif. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Macam mana tadi cerita? Tak best. Kalau tak best, kita ketuk sikit dia. Okay, kalau dulu ingat Sani pernah share pasal kontra facility. Kita jual dengan beli serentak. Untuk orang yang menggunakan kontra facility ni, maknanya dia are taking dengan membeli ni pakai HDB loan. Tapi kalau kita tak boleh pakai HDB loan lagi ni, kita harus pakai bank loan. Kalau kita pakai bank loan, kita tak boleh jual dengan beli serentak. Okay. Kalau kita pakai bank loan juga ni, timeline is very very crucial, sebab kita nak kena jual dulu atau kita nak kena beli dulu. This one kita nak kena plan very very wisely. Okay. Sebab kalau kita salah dengan timeline ni, kita mungkin akan end up without a house. So this is very very important. So to know more about doing this timeline and bank loan, do call us, the Tech Team SG. Now let's go back to the show.
Okey, kita kembali. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi senantiasa bersama Puaka. Dan seperti biasalah, kalau you all ada masalah tentang hartanah, nak jual beli rumah, ataupun bila kalau ada penceraian tak tahu nak buat apa, nak bagi-bagikan harta macam mana, jual rumah tu kadang problem kan. You all can call the tech team SG, boleh telefon mereka dan mereka akan senantiasa I is rap today is the birthday month. Okay? Okay. Kita mereka akan sentiasa bantu anda. Okay? Okay. Happy birthday Ustaz. Happy birthday Fiza. Happy birthday Abang Suzairi. Thank you, Cik. Uncle. Uncle, Cik. Hey, jadi Allah Akbar. Okay. Tadi kita sebelum break kita cakap pasal mistik-mistik. Black magic lah. Yes. Ada pernah dengar ke ataupun cerita sesiapa? Kita kalau dah dalam entertainment business ni, kita tak boleh lari daripada benda tu lah rasa. So before I nyanyi, before I jadi seorang recording artist, I banyak ikut Dukun. Dan nanti semua marah. Si host tu mencela je pun orang cakap. Silam. Birthday month. Cerita nak seram ni kan silam. Relax lah semua. Chill je. Okay. Sebelum jadi seorang penyanyi, recording artist, I join banyak competition lah, karaoke competition, dan dari situ memang pernah ada experience yang macam tu lah. Ustaz masih carry on. Okay. Mengucap Ustaz. Okay. So pernah macam bila kita menyanyi tu, gemuruh kita biasalah, nervous kan dalam gemuruh dan sebagainya. Tapi ada kala tu kita boleh rasa macam this is different lah. Dia punya sejuk dia tu macam beku air batu tiba-tiba. Rasa gitu sejuk sangat. Then nak nyanyi suara padahal okey je dari rumah, practice warm up apa semua okey. Bila sampai dah macam suara tu tak nak keluar kan. Sampai nangis Ustaz. Carry on. So okay? Tahu tak? Tengok balik. Astagfirullah. Mengucap Ustaz. Istighfar Ustaz, istighfar. Sorry. Teruskan. Okay. So macam mana tadi? Cerita. Okay. So yang sejuk, kita sejuk. Yang sejuk tu selalulah. Habis lepas tu nanti kadang-kadang ada orang macam insist. Ada contestant yang insist nak kasih air botol. Oh ya. Insist tau. Minumlah, tak apa. Saya bawa sendiri. Tak apa, minumlah. Jadi kita macam, bila dia terlalu insistent, dia terus dah macam warning bell kan, cakap tak apa, it's okay, I'm fine. So dia insist lagi, kita pun cakap tak apa. Macam tu kan. Betul lah Ustaz. Tak apa. Dia tukar suara dah. Betul. Nak ruqyah ke? Okay. Saya bertunggu. Boleh. Boleh. Okay. So those kind of things lah, the experience yang kita ada. Then I think kalau tak salah my uncle ada cakap lah, kita bila kita buat persembahan di atas pentas, kita buka diri kita, we opening ourselves to attacks. Sebab bila kita buat satu persembahan tu, dia dari hati, dia ikhlas kan. So you are open, you are vulnerable. Jadi memang ada kadang-kadang bukan contestant pun atau keluarga, tak ada, bukan kita punya competition pun, tapi orang yang saja dah cari peluang untuk nak test. So itu memang tak boleh lari lah daripada benda-benda macam tu. So like I said, tiba-tiba sejuk. Cakap kau nervous kot? Sejuk tak, this one is different. Dan cakap ni lain, rasa dia lain. Then other than that,
I think in 2017. 2017 ni satu time yang sangat-sangat hot lah benda-benda macam ni berlaku pada myself and my husband lah. Dia kita ada pernah experience satu hari ni my husband tak ada di rumah. I pun pagi I keluar mengajar. On Saturday morning I selalu ada kelas about 3 hours. I mengajar tuition di satu tuition center lah. So bila pagi tu keluar tak ada apa-apa, balik ke rumah pun tak ada apa-apa. So because my husband's not at home, I nak pergi ke rumah my parents. Tapi I tunggu my father come and fetch me lah. Pasal dia kerja nearby dekat Yishun. So I tidur sekejap lah. Pasal penat kan bangun pagi tu. Tidur sekejap. Then bila bangun my dad message, dia kata okay dah on the way, nak sampai ke bawah, kau turun. Bila I dah tutup lampu tingkap apa semua, I bawa I punya bags because I bawa baju lah kan, tidur rumah my parents. Buka pintu, I terus terperanjat sebab I nampak dekat depan. Earlier I tahu before I slept, before I tidur tu dia memang hujan. Tak lebat sangat to the point that dia akan tempias sampai dekat koridor tu, tak. Dia tak lebat macam tu. Tapi bila I buka pintu tu, I nampak macam ada benda dekat situ. Tapi dia bukan air. Minyak. Ada minyak. Dekat depan koridor tu, daripada pintu sampai my unit, mine is a corridor unit. Jadi pintu, lepas tu tingkap living room. Dan lepas tu pintunya neighbor. So betul-betul kat depan tu sepanjang-panjang tu koridor minyak. Dan I perasan yang tu je. So I terus menggigil dah. Ya Allah, apa ni? Because I know lah. It's obvious lah, kalau bukan air ada minyak dia apa kan. So I menggigil. I call my dad. My dad cakap dia dah sampai bawah, turun lah. Cakap, no, there's something outside, I cannot leave the house. I tak boleh keluar. I tahu ni I keluar langkah mesti kena, kan? Saya cakap, alamak daddy, dekat luar orang punya rumah dah ada minyak. Ada orang simbang spray minyak. I tahu kenapa spray, because dia macam water droplets dia bulat-bulat gitu. Dia macam dia like the spray atau dia gini kan. Tapi impossible lah kalau benda tu diorang tak akan buat macam gini, tak akan nak pegang kan. So they probably spray or something, lepas tu dia simbar dekat situ. I ingatkan kat situ je. So my dad naik, tapi sebelum tu I masuk dalam bilik, ambil baldi dengan gayung, isi air, I baca ayat kursi, simbar. Simbar dulu dekat, at least yang laluan kita nak keluar. Tak laluan nak keluar, so simbar dululah, macam tawakal lah kan. Don't know whether it will work or not, but just do something, because I know I tak boleh langkah. Kalau I suruh my dad naik, dia pijak benda tu pun kena. So simbar yang dekat depan je. Lepas tu bila I masuk, my dad naik, I dah serabut. Cakap, alamak, I don't know what is dah kita cuak kan. So my dad naik, dia kata okay, relax. Dia cakap, dia datang, dia tengok, dia baca ayat kursi. Lepas tu then I pusing, I nampak Astaghfirullahalazim dekat pintu gate kita, kat gate tu dia macam dia calik sepanjang-panjang gate tu, dia calik. Dekat kita punya my tingkap dia daripada macam paras, I think around the waist area sampai atas ceiling tau. Tingkap tu dia calik kat dia punya four corners. Alamak, I tengok tu macam siapa punya kerja. Because I bila pindah rumah, sebab kita pernah experience lah when I and my husband got together, I went through a lot of things, macam-macam gangguan. So macam ada orang tak suka. Tapi bila kita pindah rumah tu, tak ada orang yang tahu. Yang tahu my family, my in-laws, my parents-in-law, adik-beradik my husband pun tak tahu kita punya address. Itu baru berapa bulan je kita orang dekat situ. Nak dekat first 5-6 months
kita pindah, dah ada benda tu. So cakap siapa yang tahu? Siapa yang tahu dan siapa yang akan nak buat benda macam ni? Kan? Tapi lepas tu, I suspected lah sebab waktu tu ada seseorang yang mendekati suami. Dan I suspect dia, tapi pun kita tak nak, pasal kita tak ada bukti, jadi tak nak macam confirm dia. Tak nak tuduh kan. Tapi macam to me benda-benda ni berlaku dekat TV kan, berlaku dekat buku cerita atau kita dengar orang, tapi tak sampai grafik macam gitulah kan. So bila itu berlaku pada I, macam tak boleh terima at that point in time. Sungguh tak boleh terima. Wow, macam kena sihir gitulah kan. Ni cakap pasal sihir ni kan, bagi korang ni semua yang suka cica pula, kau tengoklah dah kenapa hari ni. Teruskan. Malaslah Ustaz nak berbual. Bagi korang semua yang suka cerita-cerita pasal sihir, korang boleh tune to Astroria. Setiap hari Isnin sampai hari Khamis pukul 11 malam, semua cerita pasal sihir-sihir. Didramatizekan. Dia macam cerita supernatural kat Hollywood yang dua adik-beradik, setiap episod cerita-cerita seram. Tapi ni I think dua orang kawan ke apa gitu, dia akan ada cerita-cerita pasal sihir ini, sihir yang macam pemisah, semua pasal sihir-sihir. Boleh tengok kalau minat lah. Drama. That's good. Itu dia. Okey, itu cerita pasal ni sihir. Saya nak tambah sikit boleh? Boleh tambah Ustaz. Yang saya nak sebut tadi, yang sihir macam tadi tu, yang diletakkan di hadapan rumah ataupun di tempat yang biasa kita lalu, orang tu tahu, dia akan letakkan di situ. Itu dipanggil sebagai sihir marsyush. Lebih kata rosh. Rosh tu dia punya asal usul sekarang pakai spray. Dulu dia orang tak pakai spray. Dulu dia memang pakai tangan. Pakai tangan. Tapi sambil baca mentera-mentera yang di ini. Rosh tu maknanya kita, what you call it? Renjis. Renjis. Yes, renjis. Kata rosh dalam bahasa Arab. So marsyush yang direnjiskan. Okay. So siapa sahaja yang langkah ataupun terpijak, maka orang tu kebanyakan dia punya tanda gangguan tu adalah di antara dia akan selalu sakit kat daerah dia punya betis. So dia betis dia akan sakit, kemudian akan start tu ada gatal-gatal. Sampai ke daerah pinggang. So pinggang pun akan sakit. So bahagian pinggang tu dia akan sakit around L4 to L5, that part. Tu. Then also dia selalu ada dalam mimpi dia selalu jalan dalam mimpi, jalan tapi tak pakai alas kaki. So tak ada selipar, tak ada kasut, dia tak pakai. Dia sendiri akan perasan, asal keluar ni tapi tak pakai Kaki ayam. So Allah SWT tunjukkan bahawasanya kakinya dah pijak sesuatu. Itu dipanggil sihir marsyush. Masya-Allah. So what she did was right. Ambil air, bacakan ayat ruqyah, disiram. Sambil siram tu sambil baca lagi. It's always best. Dan jenis yang dipakai biasanya adalah minyak lah. Tapi minyak apa? Wallahu a'lam. Tapi kebanyakan minyak dibandingkan dengan air. Alright. So ni juga macam peringatan untuk semua yang sedang menonton puaka ni sekarang. Kalau misalnya satu hari nanti kalau you keluar rumah, tiba-tiba nampak pasir kat depan rumah ke apa macam gitu kan, bolehlah ambil baldi apa, baca ayat ruqyah ke begitu, mungkin siram. Sebab tiba-tiba ada, kenapa ada tanah ada pasir kan. Sentiasa Tanah kubur. awas Tanah kubur. Asal pakai tanah kubur tak tanah playground. Playground. Sekarang mana ada tanah kat playground? Dulu. Oh tak ada sampai kapet. Tanah artificial. Tapi kenapa nak pergi kubur Dia mungkin ada mentera-mentera tertentu yang diajarkan, memang caranya macam gitu. Mungkin dia pakai bekas kubur orang yang dibunuh ataupun orang yang meninggal gantung diri, bunuh diri. Dia punya energy mungkin tak tahulah. Dia punya aura dia. Aura 17 ni saya 19. Masih Okey. Dah setahun lebih masih lagi aura 17. Risau aku dengar. Okey, cerita seram. Cerita seram. Tunggu. I pernah shooting cerita seram. Apa? I cerita Momok 2. Momok 2 DVD Ada DVD, telemovie DVD lah. So apa? Tu ada Syafiq kat situ. Syafiq. Buat bunyi apa tadi?
Ada terlanggar barang-barang ke bunyi tak ada? Okey, tak ada, saja je. Okey, lepas tu? Okay, so waktu kita filming cerita tu di Melaka, I tak tahu kan yang tu cerita, diorang buat cerita hantu. Sebab I tak suka, I penakut kan. I tak suka. So then my aunt dia cakap lah, waktu tu dia cakap it's okay lah, your part tak ada, you tak jumpa hantu, tak ada interaction dengan hantu. Cakap okay, fine, best. Tapi tak terfikir bila duduk kat situ mestilah ada cast yang tengah pakai baju hantu, tengah tunggu diorang punya turn nak film kan. Okay, so itu tak apa. Kita ada day scene and then night scene. So night scene tu kita buat overnight. Yang night scene tu something happen. Bila just sebelum subuh dia ada this kita ada dengar bunyi itik. Sebelum subuh bunyi itik. Waktu tu yang ada of course kita the crew lah. Crew ada dalam I think 5-6 orang, and then kita yang berlakon sesama 5 orang. So 3 perempuan 2 lelaki. Semua dengar. Kita baru je cun-cun habis kitanya scene tu, dia cakap okay cut, dah settle, scene dah settle, dah tak payah retake ke apa. Okay, tiba-tiba dengar and then dalam scene tu kita tengah kita supposed to pergi mandi dekat perigi. Scene dia lah. So tak ada perigi, diorang buat mock up lah. Tapi kita tak dekat pun dengan perigi tu, kita just dekat belakang rumah. And then diorang mock up macam ada kan macam fencing dan masuk nampak macam toilet dekat kampung. So masuk kita diri kat situ, dekat belakang tu ada pokok, biasalah ada kat kampung mesti ada pokok apa ni, pisang and all that lah. Tapi tak banyak sangat kan, kita tak fikir apa-apa, tak ada rasa seram-seram. But dalam dialog tu kita ada cakap apa tu? Dalam dialog tu pasal cerita hantu kan, Ya. dia macam korang nak mandi cepat lah, dah malam ni dekat perigi ni lagi, mana tahu nanti ada benda-benda ganggu kan, korang baik-baik lah. Astaghfirullahalazim, nasib baik dah pelan. I lupa nak kasih tahu korang tau, I ada phobia of loud noises. Macam tahu lah. Dah kasih tahu okay, nasib baik. Astaghfirullahalazim. Okay, so sambung cerita. Dia apa tu, so diorang cakap korang jangan lama-lama, jangan higi-higi, nanti mana ada baik-baik bila mandi tu. So one of the guys cakap baik-baik mandi tu nanti mana tahu ada yang ganggu. So I punya character reply, ish korang ni dalam zaman moden ni mana ada benda-benda macam ni, mulut tu jangan cabul lah. So the scene was like that. So we were talking, we were discussing about benda-benda ni mungkin kena ganggu. So cun-cun dah habis, dengar bunyi itik, semua macam apa tu? Korang dengar? Semua dengar. Okay, tak apa, relax. Semua masuk dalam, dah habis kan, diorang dah pack up, kita rest for the night. Kita semua masuk kat dalam rumah, lepak. Lepas tu, korang dengar tak tadi? Cakap, kau dengar apa? Cakap bunyi itik. Kat sini ada itik ke? Dia cakap, tak ada. Diorang semua dah biasa, memang a lot of them memang daripada kampung, ada a few of them memang duduk kampung. So diorang tahulah dia punya keadaan kampung tu. Pula dekat situ memang Melaka ni dia ada certain areas yang memang ada benda-benda tu. So dia cakap ada itik gini. Dia cakap tak ada lah, sini tak ada itik lah, itu bukan itik betul. One of my friends say, tak salah, yang cakap bukan itik betul tu Pekin Ibrahim. Pekin. Kita berlakon, that was the one and only time berlakon dengan dia sampai sekarang. Bila fikir balik macam betul ke benda tu macam dia pun dia suka cari-cari kadang-kadang. Dia bukan cari lah, tapi dia macam dia tak takut. Dia macam mana dia tak takut. So dia cakap ini bukan itik, kat sini tak ada itik lah, tapi itik malam macam gimana ada itik, dia cakap. Dan saya habis benda apa kan, duduk fikir adalah, cakap apa adalah. Fikir teringat my dad pernah cerita yang kalau bunyi itik tu itik serantai.
kakaknya. Is kakak. Cakap, wow, okay, close encounter first time macam gitu. Tapi nasib baik dia tak tunjukkan diri. Pasal memang dalam scene tu, kemudian after kita dah habis scene tu, dia ada satu scene memang kakak duduk dekat belakang pokok tengok kan. Pasal nanti si Pekin dengan this other guy nama dia Jijo, diorang ada satu yang kita tengah mandi, dia dah tinggalkan kita mandi, dia nak jalan ke tepi lah to give us privacy. Dia orang ternampak benda tu. That's the part of the story. So macam okay. And then after that the next day tu yang jadi kakak tu kena rasuk. Dia orang buat masa I nampak dia orang, she's there right, nanti dia tunggu dia punya scene apa semua. So dia sentiasa dalam makeup tu because dia nak make up kan dia tu lambat sebab dia orang buat dia punya kuku pakai straw lah apa. So then dia ada buat colour hijau tapi macam dia, I think dia orang gunakan like macam I don't know what lah, is special effects makeup lah, tapi menggerutu-gerutu tau. So yang kawan yang lagi seorang tu, yang Jijo tu, dia cakap awak nasib baik awak semua settle balik KL, tak tunggu lagi 1 hari. Pasal kalau nak ikut yang runner yang hantar kita balik, kita kena tunggu lagi 1 malam. Kita nasib baik awak tak tunggu lagi 1 malam sebab kakak tu kena. Then diorang dapat capture dekat dalam gambar. Because production kan, nanti diorang ambil gambar kan. So dia tunjuk, dia cakap serius lah dapat capture. Macam mana muka dia, rupa dia macam mana, muka tak nampak, dia macam blur gitulah. Completely blur tau, rambut dia apa semua. Tapi kita boleh nampak dia punya before dengan after. So before tu dia tengah duduk gini, dia duduk bersila kat bawah, dia gini. Pasal dia dah, bila time dia kena tu dia dah gini, dia duduk gini, tangan dia gini. Habis yang before dia kena tu, kita nampak lah dia punya special effects makeup kan. Tapi lepas dia kena tu, dia duduk gitu, dia pusing gini. So rambut semua cover, muka dia macam everything is sharp, tapi muka tu macam blur. You can imagine gambar tu sharp tapi muka dia blur. Tangan dia dah colour original. You tahu cerita Wicked, yang Wicked Witch of the West, dia warna hijau. Jadi macam tu. Hijau cantik, hijau glow gitu kan. Smooth. Dia very smooth. Lepas tu kuku dia warna macam warna hitam gitu, panjang. But sebelum tu straw. Ini dia jadi. So dia nampakkan tangan dia je, muka tak nampak. Jika nasib baik aku tak ada kat situ. Scary. So dia lambat juga tau, berapa jam juga dia orang nak obatkan dia. Lama. Dia duduk gitu, dia tak macam merontum itu, dia mengilai tapi dia duduk diam gitu je. Macam just scary lah. I think it's very menacing lah. Dia macam tengok-tengok orang, dia tenung-tenung orang, dia ketawa. Tapi tak, mungkin tak tersalah cakap mungkin ada tersalah cakap. Tapi orang cakap selalu kalau you main watak, that's why I say no. Nanti dia itu macam dulu track. You kena begini. Melaka juga kan? Melaka juga. Yang ceritakan tu jadi orang minyak. You jadi orang minyak? Teruskan. Suka birthday boy Birthday dia dulu kan? Suka tak? Siapa tak boleh kasihkan. Kan jadi orang minyak. Okey, jadi orang minyak betul. Lepas tu ada orang nangis. Agaknya sedih. Dia ni jadi hantu pula, tak kena. Yang betulnya nangis. Nangis. Okay. Kau punya nangis. Kenapa lah kau ambil cast macam ni, aktor ni? Dia pun yang betulnya reject agaknya. Boy, sedap. Kau cakap pasal yang nangis tu. I pernah dengar juga. Kan? Tapi I tak dengar nangis, saya dengar orang nyanyi. Dia dekat this one happen 2 times. Satu dekat rumah I sendiri yang sekarang ni, rumah dan lagi satu tu was before that di rumah yang Taman Jurong yang cakap my sister nampak tu kan, kat dalam bilik. Dia dekat dalam bilik itulah. Bila my parents dah stop the thing, dah stop the business, diorang clear out everything. Lepas tu dia bilik tu, because my adik yang lelaki dah bujang kan, takkan nak tidur satu bilik dengan kita kan. So dia dapat bilik tu.
So malam dia tengah dengar lagu VE, nama lagu tu Ayu. So ada satu part lagu tu dia cara dia nyanyi. Lagu tu. Tapi kan ada satu part yang lah amatnya part nanti. Kau lah mawaku. Lepas dia dengar that part, dia dengar gamelan. Dia dengar muzik gamelan. Tapi dia tak dengar orang menyanyi. Dan bila dia dah berumah tangga, I pula take over bilik tu. Malam-malam pasal I ada insomnia, so I cannot sleep. Atau I will wake up in the middle of the night pukul 2 lebih 3. Nak kena ruqyah, Ustaz? Bukan kena ruqyah, tu kena buat tahajud. Tu kan, itulah. So tiba-tiba bangun bila sedar tu dengar bunyi muzik gamelan. Dengar muzik gamelan, lepas tu kejap tu muzik gamelan habis, dia nyanyi pula. Melodi apa ni? Dia bunyi dia macam sayup, macam you akan nak dengar. It's very attractive. Dia macam sedap lah. Dia, you dengar macam lagu-lagu lama, macam lagu-lagu Piramli. Habis sebagai penyanyi kan, kita dengar sekali kita dapat tangkap dia punya melodi kan, dia punya lagu kan. You masih ingat tak macam mana dia punya lagu dia macam mana? Is it a humming punya? It's a humming, yes, definitely a humming. Ingat? Macam mana? Dah tak, jangan nanti tiba-tiba kejam mata tu. jangan. Nanti kena ruyah. Susah. Kejam mata tak payah kejam mata. But it's those kind of old like lagu-lagu macam lagu lama. Lagu lama, you dia punya melodi tu memang macam lagu asli. Then yang dekat rumah I sendiri ni memang husband kerja malam waktu tu. I was awake, tengah nak settle down lah, nak tidur, dengar dekat luar tingkap. Dengar je terus pusing kat tingkap tu. I tidur buka tingkap. I suka tidur buka tingkap. Kalau tak, I pasal claustrophobic. So mesti nak tengok langit. So buka tingkap, dan ada dia macam siapa pula nyanyi ni? First reaction, siapa pula ni malam nyanyi? Tengok time, ni tak ada orang nyanyi, ni bukan orang, ni benda lain ni. So terus tengok, cakap dekat tingkap tu, jangan kacau lah. Kau nak nyanyi, pergilah nyanyi. Aku tak kisah kau nak nyanyi sekuat mana, nak konsert pun pergilah, tapi jangan dekat luar tingkap aku, pergi. Kejap tu dia berhenti. Then after that, of course, continue kat dalam hati tu, baca lah apa yang tahu kan, apa yang teringat. Nanti kat rumah kita kan bawah ada macam sikit gitu kan, macam space kan, antara duduk gitu nyanyi itulah. Wow. Itulah dia macam kat situ. Dia cerita saya imagine, Ke dapat gambaran. Tak adalah. Dahsyat Dah berjadi medium. Okay, last cerita ada. Okay, cerita yang seram tu kan. Okay. So ingat tak yang tadi I cakap masa kecil tu, I ada nampak this silhouette, dan I describe kan benda tu kan, dia punya warna, dia punya apa. Okay, so kali ni I nampak juga, and this is of course during that time yang I cakap 2017, because this happened lepas yang minyak tu. But it happens I think like a few months after yang minyak punya case. I tersedar malam. Then but this time round my husband ada. So I tersedar, biasalah kita nak pergi beli air atau nak pergi minum air kan. Then I nampak dekat depan I ni. So I baring, then this is the pintu bilik. Dan pintu bilik tu kita rapatkan saja sebab ada kucing, jadi kucing tu boleh keluar masuk lah. So kita rapatkan pintu. And then apa yang I nampak adalah perempuan rambut panjang. Dia macam baring 45 degrees. Ni badan dia gini badan, kepala dia ke belakang macam tu. Tak terkodong, macam terputus tu lah. Dia bukan terputus tau. Bukan. Macam kalau let's say budak orang pingsan, kita angkat kepala dia ke belakang gitu, atau orang tidur dia kepala macam tu. So kepala tergantung gitu, rambut dia semua, dan tangan dia ke belakang gini. Nampak dekat depan. Bulu meremang, heart palpitation, dah tak tahu apa nak cakap, suara pun dah tak boleh nak keluar, nak panggil, nak tepis, nak kejut suami pun berat, susah tau. Nampak tu dah shock. And again, warna dia kelabu, macam berasap-asap kelabu gitu, dan ada like that splotches cahaya tu. Kemudian
So I nampak dia finally dapat nak pusing gerakkan badan pasal macam jam kan. Kita baru bangun nampak tu terus terperanjat, badan pun jam, then finally bila dapat move I turn, I tepuk my husband. Tepuk abang there's something in the room. Dia dalam I tepuk dia dekat depan ni depan so itu pintu, then that's the toilet punya pintu. Depan pintu toilet tu ada satu cermin macam full length mirror, then sebelah cermin tu dekat kira kan macam the position of my husband bila dia baring dekat kaki my husband tu ada pula lagi satu lembaga sama juga warna dia, tapi kali ni perempuan rambut pendek gini macam rambut bob gitu kan. Dia tengah diri, dia tengok kat I. Jadi dia tengok kan, dah menggigil-gigil, kejut dia, tak tahu nak nangis ke nak apa. Dia punya reaction tengah tidur gini kan, gitu, tak bangun. Macam tu betul-betul dia buka macam mata dia macam berat. Lepas tu dia macam Ngantuk dia selalu dia every time kalau I kena apa-apa gangguan waktu malam, dia macam tu, dia tak boleh bangun. So kita kena settle sendirilah. Okay, Ustaz macam mana kalau macam gini? Itu yang paling seram Macam itu No, macam lari je lah. Dah tak boleh lari kan? Betul juga. Dia tak boleh lari Ustaz. Dia dekat situ So depan apa nak pintu buat tu. macam gitu kalau keadaan macam tu? Memang kalau nak cakap, nak baca kalau dalam keadaan macam itu, sebab you tak siap. Betul. Kalau kita nak pergi hutan ke, nak pergi mana ke, at least kita dah siap daripada sebelum. Tapi kalau dalam keadaan ni kira tak siap, dalam keadaan terkejut, hanya kata Allah Subhanahu Wa Taala je lah. Kata Allah itu je yang mampu, yang mungkin boleh masih gitu lagi je. logik boleh masuk akal lagi lah. So apa yang boleh baca bismillah ke Allah pun jadilah. Faham. Dan memang itu je lah yang terkeluar Allah. First thing nampak memang Allah dulu. Sebab kalau nak cakap baca ayat kursi ke apa, senang nak cakap Tapi kalau bila you dalam Memang keadaan tu, tunggal dalam langgar. keadaan tak siap, nak start ayat kursi pun dah lupa. Betul Kan? memang betul. Jam tak boleh. Alright, terima kasih banyak-banyak kan sudi cerita. Ni sebenarnya ni nantilah tengok macam mana lah kalau siapa si baju hijau. Tak ada kan kita tanya, wah dia nak minta ustaz tolong ruqyah kan. Kalau ustaz nak ruqyah kita macam because I dengar you guys memang mencari orang untuk pasal kita nak tunjuk orang lah macam mana cara ruqyah. So cari orang yang nak yang nak diruqyahkan. So I don't mind. Macam mana you kat rumah kalau nak kita rekod Fiza diruqyahkan oleh Ustaz Fadli, cakap kat bawah, silakan. Dan kalau kita punya subscriber hit 50k baru kita buat. 1 tahun 25k. 1 tahun baru 50k baru buat. Okey, itu saja. Terima kasih banyak kerana sudi, dan seperti biasa tamu datang tak akan pulang dengan tangan kosong. So kita ada something for you kejap Yes Yes ini pula. dari tadi mengganggu ni. Siapa? Mengganggu? Ni, Mengganggu keimanan ke? Mengganggu keimanan dan keperutan. Ke apa? Keperutannya? Keperutan, astagfirullah. Sekejap Ustaz boleh mulakan Ustaz? Ustaz boleh mulakan. Okey, baik. Alhamdulillah semua kita. Alhamdulillah. Okey semua, kita ada daripada dia macam itu kan. Cuba buatlah. Tolonglah, saya dah Saya penuh. tak pandai lah. Kasih je. Kasih keluarkan apa yang Ustaz nak keluarkan. Okey. Ya, kasih je lah semua lah. Baca sendiri Okey, so daripada first kali kita dapat ada daripada Diana Halik. Jadi boleh follow dorang punya IG dianahalik.com. Tak ada dot, com. Diana Halik.com. Terima kasih. Tudung. Terima kasih Datin Diana Halik. Yes, Datin Diana. Ni mesti kita boleh buka kan? Boleh. This one, dah agak dah si tudung dia cantik. Warna hijau, saya suka warna hijau. Bling-bling lagi. Betul lah. Boleh nyanyi balik. Si baju hijau. Thank you. Si Datin tudung Diana. hijau. Bling 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 bling. Kan bling 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 bling. Dia nyanyi itu sampai jadi orang minyak bagus. Jangan, nanti depan nak nangis. Okey, itu daripada The Needles. Yeah, Co. The Needles and Co. Oh. Okay.
Okay, terima kasih. Dia Ah. macam aromatherapy something yang roll on ke apa gitu. Ada Kak kita tengoklah, tunjukkan. tunjuk tengok. Dia kata cantik orang dia. tu khususnya untuk tamu lah. So ada apa? Oh, ada nama I, terima kasih. Stress away. Oh, dia macam tahu je I selalu stress. Okay, kita baru tengok. Sedap tak bau dia. Ada nama Wow. Oh, ni untuk stress Ya, dia kata stress away. Alfiza will hug stress away. Macam tahu Kan? Malam ni try pakai. Sebelum tidur. Okay, next punya ada daripada Terima kasih. Home Hustle by Zigzag Design. Design. Terima kasih. So kalau you Zigzag all Design. nak macam yalah buat-buat art ke apa, ayat-ayat boleh ke Pasang-pasang IG rumah ke mereka. kan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kalau nak kasi housewarming ke kepada orang-orang, boleh. Saya letak di bilik. Oh, thank you Okay, kemudian kita ada Dulang by Indra. Okay, Dulang by Indra. Kita pun ada promo. Terima kasih. Dulang by Indra. Jika anda beli minimum $40 of purchase, maka anda akan mendapatkan 10% dengan pakai kod Pakai. pakai promo kod Dulang Puaka. Bagus, baik. Ini berita apa semua ada. Itu So dia. ni kek apa? Kek bakar. Kek kukus. eh? Gitu. Oh, okay. Thank you. So siapa nak dapatkan 10% diskaun, ingat minimum belanja $40 dengan gunakan kod Dulang Puaka. Wow. Yeah. Okay. Yang berikutnya kita ada Yanis Cookies. Makanlah Yanis Cookies, maka anda akan menjadi orang yang sihat. Terima Yanis kasih. Cookies, ya. Thank you Yanis Cookies. Chocolate chips cookies. I suka. I like chocolate chip. Thank you. Allah. Yang berikutnya kami ada Vibes Galaxy akan menyinari malam-malam anda. Maka pakailah, maka akan anda menjumpai bintang-bintang, langit-langit yang indah di atas dinding anda. Wow, thank you Vibes Galaxy. Ni macam dia kalau on lampu nanti macam nampak itu kan galaksi bintang-bintang. Oh, Macam okay. gitu. Bagus. I think my cats will like this. Cat. Ya, ada 3 ekor kucing. I think my cats will like Ingatkan this. orang empunya malam tak tidur tengok tertidur kan kasi kucing. Kucing tidur. My cat suka laser punya ni. Saya letak kat bawah lah. Sorry kena letak kat bawah. Dah tak ada space. Meja bawah. Okay. Tak ada sebab dia jauh ni. Pakailah Puaka bag ini. Bawa aje macam-macam. Semua nak pergi pasar ke, nak pergi mana-mana sama bawa aje. InsyaAllah. Pasar. Pergi. Pergi mana? Pergi mana? Pergi ngaji. Pergi ngaji. Pergi ngaji buat Jangan apa? ngaji. Puaka. Pergi ngaji. Ustaz tengok ni Puaka ni orang. Bawa pergi pasar je. Bawa pergi pasar. Pergi belajar lah. Pergi Terima belajar. kasih. Wah, ada Pergi merch sekolah. you guys. Yes. Dapatkan merch di mana? Pergi ngaji. Dapatkan merch di mana? Oh, di www. puakaSG.com. SG. Oh, ada SG.com. Dia boleh. Tai chi Kasih ke je lah. kita. Okay. Kita ada Kita Dessert sikit lah. Box by Kiss and Cream. By Kiss and Cream. Wow. Dessert Box. Wow, banyak makanan ni. Dia macam tahu I suka makan Wow. Wow, ada cookies, ada cheesecake I think this one. Ada macam cream puff gitu. Wow. Ni dia punya cuci tangan. Cuci tangan. Blueberry. Astagfirullah. Tinggi ni macam kira ada rasa lah. Deep dia punya. Cuci deep. Cuci mulut okey lah kan. Cuci tangan okey. Astagfirullahalazim. Ya, cuci. Kira macam masuk dalam cuci tangan. Cuci. Okey. Betul atas. Atas kan? Tak ada space lah. Tak ada space ni. Pasal ni mengganggu tadi keperotan kan. Busy. Oh, yang berikutnya adalah Budin's Bumbu. Budin's Bumbu. Tu tadi dia call tadi suruh bagi tahu. Budin's Bumbu. Okay.
So, insyaAllah lah ni untuk sambal hijau. Sambal hijau. Sambal Dia, hijau. dia betul macam tahu lah hari ni Kita punya sponsor ni dia. Wow. You follow me, is it? Nampak? Dia Itu tahu daripada Delish Bakes SG. Kalau you all nak macam sambal hijau dan juga balado merah, boleh ke IG mereka. Dah instant Kita Instant, taruh aja panaskan paste dia. je. Dah boleh jadi. Oh, best. I memang favourite sambal hijau. Kita ada pastry. Wah, Pastry touch by Pastry touch aja. Pastry touch. Pastry touch je. Pastry touch je. IG paste_try touch. Je. terima kasih. Itu Pavlova. Pavlova. Dan peserta macam-macam ada kat sana Jadi kalau macam orang nak sambut birthday ke apa, boleh tengok lepas ni. Masih Cantik. Pavlova. Pavlova macam-macam ada kat sana. Dia from Boleh Mexico. order. Dia punya packaging dia dan dia buat sangat kemas. Cantik, I suka. Okey. Kita juga ada Baby NR Bakes. Baby NR Bakes. Okay. Ni the bake. Terima kasih Baby NR Bakes. Kita tengoklah apa kat dalam. Boleh buka tak? Buka lah. Sekejap. Tak boleh buka lah. I tak ada kuku nak. Ini. Mungkin Ustaz nak tolong buka. Daripada tepi, dimasukkan dalam tangan, jari, gitu. Gitu. Dan tarik. Tak boleh. Boleh Dia kan? ketat lah dia punya ni. Tengok dia tak nak. Okay. Nasib baik boleh. Okay. Wah. Okay, saya tak boleh tunjuk sebab tadi dia dah buruk kan. Tapi ni semua je. favourite saya. Ni I punya favourite. Dia dah kecoh lah kat dalam. Dia dah kecoh lah kat dalam. Pasal tadi dia macam dia pusing kan. Tapi it's my favourite. So I tunjuk satu lah di antara dia. Tengok tu. Dia punya favourite. I suka ni. Wow. I love this. Thank you very much. Diorang macam tahulah. Betul. Okey, yang ni pula suplemen daripada AG Sera Norehan Sahab. AG Nutrition Singapore Official. Kalau you all macam nak beli barang-barangan suplemen, ada orang memang bagus untuk sakit jantung, untuk stroke, macam-macam jenis penyakit. Ada yang makan, semuanya alhamdulillah beransur pulih. Bernutrisi. Ya. Oh, ada kopi apa semua Ya. Wow. Orange. Kalau you all nak tahu lebih lanjut lagi, you all boleh pergi ke AG Nutrition Singapore _official. Okay, terima kasih AG Nutrition. Dan satu lagi. $100 gift voucher daripada Daripada siapa? Daripada Malayan Council. Malayan Council. Oh, ada Malayan Council. Restoran di Ya, sana. boleh gunakan untuk dia apa tu, the cookies apa? Yang sebelahnya? Fortune cookie. Oh, fortune cookie. Yeah. Okay, Fortune terima kasih. cookies. Wow, $100 Okey, terima kasih Makan Hafiz kenyang yang sudi InsyaAllah. Okay. sponsor. Dan yang terakhir. Oh, ada lagi? Ada. Masya-Allah. Ni tak payah, ni ambil je lah. Ni tak payah. Jadi daripada saya. Kita memang nak kena top up. Kita dah beli satu set, kita nak kena top up. So tak payah beli lagi lah. Dah dapat free. Alhamdulillah. Ni tak boleh tak bawa Tak boleh tak bawa. Okey, terima kasih Fiza kerana sudi jadi tamu. Sama-sama. Okey. Terima kasih sudi jemput saya. Thank you. Sama-sama. Dan terima kasih pada semua pihak penaja yang sudi Sama-sama. menaja puaka, kongsi rezeki, dan bagi you all nak, terima kasih pihak penaja. Sama. Kalau you all nak beli barang-barangan pihak penaja kita, boleh ke IG mereka semua, support mereka juga. Barangan semua bagus-bagus. Ada barangan spray-spray pun bagus ya. Spray-spray, sapu-sapu. Dah settle. Okey, kalau nak belikan barang-barang merch kat mana Ustaz? Jangan lupa ke merch www.puakasg.com. Okey. Okey, dan jangan lupalah korang kalau boleh support kita, subscribe tu semua free, dan bagi tahu kawan-kawan yang lain mengenai puaka dan susu TVC. Dan jangan lupa tengok Puaka Extra sebab banyak-banyak tips kat sana yang Ustaz ada kongsi dengan kita semua kat Puaka Extra.
Yes. Dan Jangan ada lupa untuk follow kita punya IG, kita punya TikTok, ni semua have to follow insya-Allah. Ya. It'll be good. Okay, terima kasih kepada The Tech Team juga yang kerana sudi menaja Puaka. Kalau ada masalah mengenai perumahan, hartanah, boleh hubungi mereka. Dan ada kata-kata akhir Ustaz untuk semua? Good night. Astaghfirullahaladzim. Main-main Ya, itu very short and simple. Okay. Short, sweet, simple. Very S, good. Triple S, yes. Okay, untuk anda semua, jaga diri baik-baik. Happy birthday. Selamat berhujung minggu. Thursday, Friday. Mungkin long weekend untuk anda semua. Ya. Ingat, jaga diri. Jagalah tata lisan suci kita lah. semua. Kalau tak ada benda-benda yang baik yang anda nak sebutkan, lebih baik diam. Okay? Bye-bye. Jumpa lagi minggu depan. Thank you. See you. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.